Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu saya Cikgu Umaira. Pada hari ini saya akan membincangkan bab 10 Matematik Pengguna Pengurusan Keuangan bagi Matematik tingkatan 4. Subtopik 10.1 Perancangan dan Pengurusan Keuangan. Standard pembelajaran menghuraikan proses pengurusan keuangan yang berkesan. Apakah yang dimaksudkan dengan proses pengurusan keuangan? Jadi proses pengurusan keuangan sebenarnya proses yang melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan seperti simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan perlaburan. Jadi ini adalah proses pengurusan keuangan, iaitu kita ada 5 proses, iaitu yang pertama menetapkan matlamat keuangan, yang kedua menilai kedudukan keuangan, seterusnya proses ketiga adalah mewujudkan pelan keuangan, melaksanakan pelan keuangan dan yang terakhir mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Jadi kita akan lihat proses pengurusan keuangan ini satu persatu. Jadi proses pengurusan keuangan yang pertama adalah menetapkan matlamat keuangan, iaitu matlamatnya adalah keuangan yang ditentukan mestilah mengikut keutamaan dan spesifik. Jadi terdapat beberapa jenis matlamat keuangan. Yang pertama, matlamat keuangan jangka pendek, iaitu hendaklah dicapai kurang daripada setahun dan tidak melibatkan jumlah amaun yang besar. Seterusnya adalah matlamat keuangan jangka panjang, iaitu akan mengambil masa lebih daripada 5 tahun. Biasanya melibatkan jumlah amaun yang besar, tempoh masa bergantung pada jumlah peratusan simpanan bulanan. Dan biasanya matlamat keuangan jangka panjang memberikan keutamaan perbelanjaan kepada keperluan daripada kehendak. Seterusnya kita juga mempunyai matlamat keuangan smart. Jadi matlamat keuangan smart ini sebenarnya terdiri daripada 5 kunci komponen utama dalam strategi, iaitu S adalah spesifik atau khusus, M di sini adalah measurable iaitu boleh diukur, A adalah attainable iaitu boleh dicapai, R realistic bersifat realistik, dan T adalah untuk time bound iaitu tempoh masa bagi mencapai matlamat keuangan. Jadi ini adalah item ataupun jenis-jenis matlamat keuangan bagi proses pengurusan keuangan. Jadi proses yang kedua adalah menilai kedudukan keuangan. Jadi untuk menilai kedudukan keuangan, aset dan liability menjadi kayu pengukur bagi menilai kedudukan keuangan seseorang. Jadi di sini adalah contoh aset, iaitu wang tunai, simpanan, pelaburan hartanah, simpanan tetap, amanah saham atau saham syarikat. Bagi liability pula, liability merupakan pinjaman bank, hutang kad kredit, bayaran yang perlu seperti sewa rumah dan bil utility yang perlu dijelaskan. Jadi, menilai kedudukan keuangan membantu anda mengukur prestasi dalam usaha mencapai matlamat keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Seterusnya, proses ketiga adalah mewujudkan pelan keuangan. Jadi pelan keuangan sebenarnya membantu seseorang memantau aliran tunai. Jadi terdapat 2 komponen penting dalam memantau pelan keuangan, iaitu sumber pendapatan dan yang kedua adalah sumber perbelanjaan. Jadi sumber pendapatan adalah aliran wang tunai masuk. Jadi sumber pendapatan terbahagi kepada 2, iaitu pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Pendapatan aktif seperti gaji, allowance, komisen serta sumber keuangan lain. Manakala pendapatan pasif adalah seperti sewa yang diterima, faedah yang diterima, dividen dan contoh-contoh yang lain. Bagi sumber perbelanjaan, jadi sumber perbelanjaan adalah di mana berlakunya aliran tunai keluar. Jadi terdapat 2 kategori perbelanjaan, iaitu perbelanjaan tetap, iaitu yang mesti dibayar, dan yang kedua perbelanjaan tidak tetap, iaitu yang boleh berubah mengikut corak perbelanjaan masing-masing. Jadi perbelanjaan tetap yang mesti dibayar adalah seperti sewa rumah,
insurans, ansuran rumah, ansuran kereta, bayaran kad kredit. Biasanya perbelanjaan tetap ini akan memberi kesan sekiranya tidak dibayar. Contohnya sewa rumah, apabila kita tidak bayar, ianya akan memberi kesan kepada tahun-tahun yang akan datang atau bulan-bulan seterusnya. Jadi perbelanjaan tidak tetap biasanya berubah mengikut corak kehidupan seseorang. Contoh seperti petrol, barangan dapur dan pembayaran bil. Jadi di sini sekiranya seseorang ingin berjimat, maka ianya perlulah mengubah corak perbelanjaannya dengan lebih cekap dan efisien. Jadi kesimpulannya, daripada plan keuangan kita boleh lihat aliran tunai positif, iaitu bermaksud jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan, ataupun berlakunya aliran tunai negatif, iaitu jumlah pendapatan kurang daripada jumlah perbelanjaan. Jadi sudah pasti setiap orang mestilah mempunyai aliran tunai yang positif, iaitu jumlah pendapatannya adalah melebihi jumlah perbelanjaan. Jadi untuk mewujudkan plan keuangan, langkah-langkah yang perlu diambil kira sebelum kita wujudkan plan keuangan, iaitu yang pertama, menentukan tujuan yang hendak dicapai bagi matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, membuat anggaran awal untuk mencapai setiap matlamat. Langkah ketiga, mengira simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, menganalisis tabiat perbelanjaan. Yang kelima, menetapkan tempoh masa untuk mencapai setiap matlamat tersebut. Dan langkah enam, iaitu langkah terakhir, menentukan strategi pendapatan yang akan membantu mencapai matlamat keuangan. Jadi tadi kita telah lihat proses mewujudkan, melaksanakan plan keuangan. Seterusnya adalah proses melaksanakan plan keuangan. Jadi proses pelaksanakan plan keuangan adalah pelaksanaan plan keuangan menukarkan perancangan keuangan kepada tindakan yang boleh dilaksanakan. Jadi daripada perancangan kita akan laksanakan. Jadi yang pertama, haruslah mengikuti perancangan pada peringkat awal, dan plan keuangan juga perlulah sedia mengubah dan membuat perbandingan antara perbelanjaan bulanan yang dirancang dengan perbelanjaan sebenar. Jadi ketika melaksanakan plan keuangan, kita mestilah bersedia mengubah dengan membuat perbandingan di antara perancangan dengan keadaan yang sebenar. Seterusnya, kita perlu mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap, kerana pembayaran perbelanjaan tetap akan memberi kesan jangka panjang. Seterusnya, melaksanakan plan keuangan perlulah memastikan aliran tunai bulanan sentiasa positif, iaitu pendapatan melebihi perbelanjaan. Jadi kita ada contoh di sini, iaitu perbelanjaan Encik Yasir yang dirancang dan perbelanjaan sebenar dalam bulan pertama. Jadi kita lihat di sini, yang dirancang bil elektrik adalah 150, sedangkan perbelanjaan sebenarnya adalah 200. Manakala perbelanjaan bulanan yang dirancang adalah 600, sedangkan keadaan sebenarnya adalah 850. Jadi perbelanjaan Cik Yasir menunjukkan pertambahan ke atas bil elektrik dan makanan daripada yang dirancang bagi mencapai matlamat keuangan. Oleh itu, Encik Yasir perlu mengurangkan penggunaan tenaga elektrik sebanyak RM50. Encik Yasir juga perlu mengurangkan jumlah perbelanjaan makanan sebanyak RM250. Jadi inilah yang dikatakan bagaimana kita sedia mengubah dan membuat perbandingan di antara perbelanjaan bulanan yang dirancang serta perbelanjaan yang sebenar bagi memastikan aliran tunai sentiasa positif, iaitu pendapatan melebihi perbelanjaan. Jadi langkah terakhir dalam proses pengurusan keuangan adalah mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Jadi proses ini adalah untuk memastikan aliran tunai sentiasa positif bagi membantu mencapai matlamat keuangan seperti yang dirancang pada peringkat awal.
Di samping itu, kita juga perlulah bersedia mengubah matlamat keuangan jika matlamat itu tidak realistik dengan pendapatan bulanan seseorang. Jadi kita telah membincangkan proses pengurusan keuangan di sini. Seterusnya kita akan lihat contoh soalan. Contoh 1 dalam buku teks muka surat 273, soalannya, Encik Yusof akan menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak RM1,500. Encik Yusof perlu menyimpan 250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak 2,500 sebulan untuk mencapai matlamat keuangan beliau. Adakah matlamat keuangan Encik Yusof memenuhi pendekatan SMART? Jadi kita sedia maklum, 5 kunci komponen utama dalam pendapatan SMART adalah spesifik, khusus, measurable, boleh diukur, attainable, boleh dicapai, realistik, bersifat realistik, time bound, tempoh masa. Jadi kita akan lihat situasi Encik Yusof dalam memenuhi kelima-lima komponen dalam pendekatan SMART. Jadi kita lihat untuk spesifik, kita dapati di sini Encik Yusof menyatakan lokasi percutian beliau untuk mengadakan hari keluarga, iaitu Port Dickson. Jadi untuk komponen khusus di sini adalah dinyatakan. Jadi matlamat Encik Yusof adalah untuk menyambut hari keluarga di Port Dickson. Dalam hal ini, matlamat Encik Yusof bukan sekadar ingin pergi bercuti, tetapi beliau menetapkan lokasi yang spesifik, iaitu khusus. Jadi untuk measurable di sini yang boleh diukur, kita dapati Encik Yusof mengetahui jumlah perbelanjaannya, iaitu sambutan menelan perbelanjaan sebanyak 1,500. Jadi bermaksud di sini matlamat khusus Encik Yusof boleh diukur kerana dia mengetahui jumlah perbelanjaan dan beliau juga mengetahui berapa simpanan yang akan dilakukan. Jadi untuk measurable boleh diukur, kita boleh tulis jawapan matlamat khusus Encik Yusof boleh dihitung kerana beliau mengetahui jumlah wang yang akan diperlukan untuk menyambut hari keluarga. Dalam hal ini, matlamat Encik Yusof bukan sekadar memerlukan wang, tetapi beliau mengetahui jumlah wang yang diperlukan untuk menyambut hari keluarga tersebut. Jadi untuk komponen attainable, iaitu boleh dicapai, kita dapati di sini Encik Yusof mengetahui jumlah wang simpanan yang diperlu untuk dia lakukan bagi mencapai matlamat beliau, iaitu dia nyatakan di sini Encik Yusof perlu menyimpan RM250 sebulan daripada pendapatannya 2,500 untuk mencapai matlamat tersebut. Jadi untuk attainable boleh dicapai, matlamat kewangan Encik Yusof boleh dicapai dengan menyimpan RM250 sebulan daripada jumlah pendapatan sebanyak 2,500. Jadi untuk komponen R bersifat realistik, kita dapati Encik Yusof mempunyai tempoh 6 bulan. Jadi dengan simpanan RM250 selama 6 bulan sudah pasti memenuhi jumlah perbelanjaan 1,500 seperti yang dinyatakan secara spesifik oleh Encik Yusof. Jadi kita boleh tulis jawapan matlamat kewangan Encik Yusof hendak menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam masa 6 bulan adalah bersifat realistik kerana 250 darab 6 bersamaan dengan 1,500. Dan yang terakhir iaitu time bound, tempoh masa dinyatakan di sini dalam tempoh 6 bulan. Jadi matlamat kewangan Encik Yusof mempunyai tempoh masa 6 bulan bagi komponen time bound, iaitu tempoh masa. Jadi kesimpulannya, Encik Yusof mengamalkan matlamat kewangan berpandukan konsep SMART bagi menjayakan misinya. Jadi bagi soalan contoh 2, Encik Derek menerima pendapatan aktif sebanyak 3,000 dan pendapatan pasif sebanyak 1,000 dalam sebulan. Encik Derek juga mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak RM1,350 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak RM650 sebulan. Soalan A, hitung aliran tunai bulanan Encik Derek, jelaskan jawapan anda.
Dan soalan B, jelaskan aliran tunai Encik Derek jika pendapatan pasif Encik Derek tidak wujud dan jumlah perbelanjaan juga meningkat sebanyak 60%. Jadi bagi menjawab soalan A untuk mengenal pasti aliran tunai bulanan bagi Encik Derek, jadi kita perlu mengira jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Jadi jumlah pendapatan di sini, jumlah pendapatan aktif 3,000. Okey, perlulah diambil kira juga jumlah pendapatan pasifnya iaitu 1,000. Maka jumlah pendapatan ini kita tolak dengan jumlah perbelanjaan tetap 1,350. Juga ditolak dengan jumlah perbelanjaan tidak tetap sebanyak 650. Jadi kita perlu tolak juga 650 di sini. Jadi di sini murid hanya tekan kalkulator untuk selesaikan soalan ini. Jadi saya selesaikan di sini. Kita pindahkan sedikit ke tepi. Okey, jadi 3,000 tambah 1,000. Okey, kita tolak dengan perbelanjaan tetap 1,350 dan perbelanjaan tidak tetap 650. Jadi kita dapati jawapannya adalah 2,000. Jadi 2,000 di sini adalah suatu nombor yang positif. Jadi kita boleh buat kesimpulan aliran tunai Encik Derek adalah aliran tunai positif di mana jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan. Jadi ini adalah kesimpulan jawapan. Aliran tunai positif 2,000 adalah baik kerana Encik Derek mempunyai lebihan daripada pendapatan setelah menolak perbelanjaan. Hal ini membolehkan beliau melabur atau menghadapi situasi kecemasan jika berlaku. Jadi bagi menjawab soalan B, jelaskan aliran tunai Encik Derek jika pendapatan pasif Encik Derek tidak wujud. Bermaksud di sini pendapatannya hanyalah 3,000. Jadi kita nyatakan di sini pendapatan 3,000 dan kita dapati jumlah perbelanjaan juga meningkat sebanyak 60%. Jadi 60% bila meningkat sebanyak 60% daripada asal bermaksud 160% daripada asal perbelanjaannya iaitu 1,350 bagi perbelanjaan perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetapnya adalah 650. Bermakna 160% daripada 1,350 ditambah dengan 650 untuk kita dapatkan berapakah jumlah perbelanjaan bagi Encik Derek yang terkini setelah meningkat 60%. Jadi kita boleh kira menggunakan kalkulator. Jadi kita masukkan nilai di sini 160% iaitu 160 per 100. Okey, didarabkan dengan hasil tambah perbelanjaan tadi untuk 1,350 tambah 650 untuk kita dapatkan jumlah perbelanjaan yang meningkat iaitu 3,200. Jadi jumlah perbelanjaan Encik Derek sekarang adalah 3,200. Jadi untuk kita dapatkan aliran tunai Encik Derek sudah pasti jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Jadi jumlah pendapatannya 3,000 ditolak jumlah perbelanjaan 3,200. Kita dapati nilainya adalah negatif 200 atau kita boleh tulis sebagai RM200 aliran tunai negatif. Jadi kerana hasil tolaknya tadi adalah negatif 200. Tetapi untuk duit kita tiada sebutan negatif. Jadi kita tulis RM200 dalam kurungan aliran tunai negatif. Jadi kesimpulannya, aliran tunai negatif akan membebankan Encik Derek dan mungkin menyebabkan beliau menggunakan kemudahan kad kredit bagi mengatasi masalah kewangannya. Jadi kita telah selesai membincangkan soalan contoh 2A dan B. Jadi kita lihat soalan contoh 3. Cik Janani bekerja sebagai guru swasta. Beliau menerima pendapatan sebanyak 3,500. Beliau juga mengajar tuition dan memperoleh pendapatan sebanyak 1,000. Cik Janani juga menyewa rumahnya sebanyak RM850 sebulan.
Cik Janani mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak RM1,200 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak RM600 sebulan. Hitung aliran tunai bulanan Cik Janani, jelaskan jawapan anda. Jadi kita sedia maklum, untuk kita tentukan aliran tunai bulanan, kita perlu mengenal pasti jumlah pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan. Jadi jumlah pendapatan di sini iaitu RM3,500. Jadi kita masukkan mengikut formula di sini RM3,500 ditambah dengan pendapatan tuition Encik Janani RM1,000. Juga terdapat pendapatan sewa rumah RM850. Jadi ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan yang dinyatakan perbelanjaan tidak tetap. Perbelanjaan tetap tadi adalah RM1,200 dan perbelanjaan tidak tetap adalah RM600 sebulan. Jadi kita kira sahaja menggunakan kalkulator iaitu RM3,500 tambah RM1,000 jumlah pendapatan. Okey, begitu juga dengan sewa rumah tadi RM850. Jadi semua pendapatan perlu ditolak dengan perbelanjaan iaitu perbelanjaan tetap RM1,200 juga ditolak dengan perbelanjaan tidak tetap RM600. Jadi kita dapati hasilnya adalah RM3,550. Jadi ini menunjukkan aliran tunai bulanan Cik Janani adalah aliran tunai positif iaitu sebanyak RM3,550 iaitu suatu yang sangat baik kerana Cik Janani boleh menyimpan wang. Jadi kita telah selesai membincangkan soalan contoh 3. Jadi kita lihat soalan contoh 4. Puan Aminah ingin membeli kereta yang berharga RM50,000 dalam masa setahun. Beliau bercadang hendak membayar wang pendahuluan sebanyak RM7,500 daripada simpanan beliau. Sebelum ini, Puan Aminah tidak mempunyai simpanan. Puan Aminah ingin membuat pinjaman kenderaan daripada bank. Bank X telah menawarkan beberapa pilihan. Setelah meneliti kedudukan keuangan, Puan Aminah telah memilih tempoh 7 tahun kerana beliau hanya mampu membayar ansuran bulanan untuk tempoh itu. Jadi di sini adalah pelan keuangan keluarga Puan Aminah beserta pelan keuangan keluarga Puan Aminah dan aliran tunai sebenar iaitu dari segi perancangan dan dari segi perlaksanaannya. Jadi kalau kita lihat gaji suami Puan Aminah RM3,500, gaji Puan Aminah RM3,000, pendapatan pasif tiada. Okey, jumlah pendapatan bulanan RM6,500. Okey, iaitu hasil kedua-duanya. Jadi tolak simpanan Puan Aminah mempunyai simpanan tetap bulanan iaitu RM650. Juga perancangan pelan keuangannya akan simpanan wang kecemasan adalah RM100. Jadi tolak perbelanjaan tetap bulanan RM1,500, ansuran kereta RM600, premium insurans RM400. Jadi jumlah perbelanjaan tetap sebanyak RM2,500 dan jumlah perbelanjaan tidak tetap adalah taska, keperluan anak-anak, utiliti rumah, belanja petrol, tol, barangan dapur, pemberian kepada ibu bapa. Jadi kita lihat di sini dalam keadaan sebenar kita dapati barangan dapur dapat dijimatkan daripada perancangan 100 kepada 900. Jadi jumlah perbelanjaan tidak tetap mengikut perancangan RM3,130 dalam keadaan perbelanjaan aliran tunai sebenar RM3,030. Bermaksud ada aliran RM100 dapat dijimatkan di situ. Jadi kita dapati pendapatan lebihan adalah 120 mengikut pelan keuangan iaitu perancangan. Dalam keadaan sebenar pendapatan lebihan adalah 220, berikutan 100 barangan dapur dapat dijimatkan. Jadi soalannya A, berdasarkan perancangan kewangan keluarga Puan Aminah, bolehkah mencapai matlamat kewangan Puan Aminah dicapai?
B. Adakah Puan Aminah seorang yang bijak menguruskan keuangan? Berikan justifikasi anda. Dan C. Adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat keuangan beliau? Berikan justifikasi anda. Jadi kita akan bincangkan soalan A, iaitu berdasarkan perancangan kewangan keluarga Puan Aminah, bolehkah mencapai matlamat keuangan dicapai? Jadi berdasarkan matlamat plan kewangan keluarga Puan Aminah, didapati perancangannya terdapat simpanan RM650. Jadi di sini dalam tempoh setahun kita dapati Puan Aminah RM650 darab 12 bulan, Puan Aminah akan ada simpanan RM7,800, manakala wang pendahuluan kereta adalah RM7,500, menunjukkan lebihan sebanyak RM300. Jadi di sini kita dapati plan kewangan keluarga Puan Aminah membolehkan perancangan untuk membeli kereta tercapai. Jadi Puan Aminah boleh mencapai matlamat kewangan jangka pendek, iaitu membeli kereta dengan jumlah wang pendahuluan sebanyak RM7,500. Berikutan seperti yang saya nyatakan tadi, simpanan setahunnya adalah RM7,800. Jadi beliau masih mempunyai lebihan RM300 daripada keperluan sebanyak RM7,500. Beliau juga mempunyai lebihan RM220 setiap bulan untuk menghadapi situasi kecemasan atau perbelanjaan di luar jangkaan. Jadi RM220 sebulan kita adalah keadaan sebenar aliran tunai bagi keluarga Puan Aminah, di mana tadi aliran perbelanjaan barang dapur juga dapat dijimatkan 100, beserta pendapatan lebihan adalah RM120. Jadi kita telah selesai membincangkan soalan A. Soalan B, adakah Puan Aminah seorang yang bijak menguruskan keuangan? Berikan justifikasi anda. Jadi daripada plan kewangan keluarga Puan Aminah, kita dapati Puan Aminah telah menetapkan simpanannya, iaitu RM650, juga wang kecemasan, juga merancang keseluruhan perbelanjaan tidak tetap mengikut anggaran beserta perbelanjaan tetapnya. Juga kita dapati Puan Aminah tiada hutang-hutang lain seperti kad kredit. Jadi ini menunjukkan bahawa beliau seorang yang bijak mengurus keuangan kerana beliau berbelanja untuk keperluan asas. Beliau juga mempunyai simpanan bulanan dan beliau juga mengutamakan perlindungan, iaitu membeli insurans dan tidak mempunyai hutang seperti kad kredit. Jadi kita lihat pula soalan C, adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat keuangan beliau? Berikan justifikasi anda. Okey, daripada sini kita dapati matlamat SMART as spesifik dinyatakan ingin membeli kereta berharga RM50,000. Measurable boleh diukur, membayar wang pendahuluan sebanyak RM7,500. Jadi attainable adakah boleh dicapai, iaitu wang pendahuluan boleh dicapai sebanyak RM7,500 dalam masa setahun. Kita telah lihat dalam soalan A sebentar tadi. Jadi untuk A realistik, simpanan bulanan RM650 daripada jumlah pendapatan RM6,500 adalah sebanyak 10% sahaja. Jadi ianya adalah sangat realistik. Dan time bound, iaitu tempoh masa untuk mencapai matlamatnya adalah dalam tempoh 1 tahun bagi memiliki kereta yang baru berharga RM50,000 dengan wang pendahuluan RM7,500. Jadi ini menunjukkan Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat keuangan beliau. Jadi kita telah selesai menjawab soalan contoh 4. Jadi soalan contoh 5, suami Puan Aminah dinaikkan pangkat pada hujung bulan Jun 2019 dengan kenaikan gaji sebanyak 10%. Jumlah perbelanjaan lain mereka adalah tetap. Apakah kesan kenaikan gaji suami Puan Aminah kepada matlamat kewangan Puan Aminah? Contoh 4 dirujuk. Jadi gaji suami Puan Aminah adalah RM3,500. Jadi kita akan kira kenaikan 10%.
Jadi kenaikan gaji suami Puan Aminah adalah 10% daripada gajinya 3,500. Jadi 10% 10% daripada 3,500. Jadi kenaikan gajinya adalah sebanyak RM350. Maka gaji baru suami Puan Aminah adalah RM3,500 perlu ditambah dengan RM350 kenaikan 10%. Menjadikan jumlah gaji baru suami Puan Aminah adalah RM3,850. Jadi kalau kita lihat di sini, jumlah perbelanjaan lain mereka adalah tetap bermaksud tidak berubah. Apakah kesan kenaikan gaji suami Puan Aminah kepada matlamat kewangan Puan Aminah, iaitu ingin mendapatkan kereta baru sebentar tadi? Jadi kesimpulannya, apabila gaji suami Puan Aminah meningkat sebanyak 10%, maka jumlah wang simpanan bank boleh ditambah. Hal ini membantu pembelian kereta dalam jangka masa yang lebih singkat daripada setahun, seperti yang dirancang, memandangkan perbelanjaan lain adalah tetap. Jadi kesimpulannya, Puan Aminah boleh memiliki kereta dalam tempoh masa yang lebih singkat, memandangkan aliran wang keluar adalah tidak berubah, tetapi aliran wang masuk adalah bertambah. Jadi kita telah selesai membincangkan soalan contoh 5. Jadi setakat itu sahaja video pada kali ini, iaitu proses pengurusan keuangan. Video seterusnya adalah bagaimana kita menilai kebolehaksanaan plan kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Diharapkan video ini memberi manfaat kepada semua yang menonton. Saya sudahi, sekian, terima kasih.